Macam mana nak jahit baby seam dekat tepi shawl ataupun baju ke kan? Okey, yang kita nak buat bucu elok je macam ni. Okey, tak ada terlebih ke apa ke kan? Okey, so ini saya nak tunjukkan cara-cara dia. Jom. Okey, first sekali kita nak kena tahu kita nak guna tapak yang mana. Okey, so dia ada dua jenis tapak lah yang biasanya. Ada jenis yang ada piring macam ni. Lepas tu yang jenis biasa macam ni. Ni lama punya lah. Okey, saya punya ni dah sampai berkarat dah. Okey, so dua-dua jenis ni boleh digunakan bergantung kepada kita lah. Okey, berkenaan saiz pula. Okey, dekat tepi tapak ni dia ada tunjukkan tau. Macam ni suku inci. Lepas tu yang ini 2.4 mm. Kecil lah, 3/32. Lepas tu yang ini dia ada banyak saiz tau. Yang ini 1/8. Lagi kecil lah 1 hun. Dia ada banyak saiz sebenarnya. Jadi bergantung kepada kita. Kalau untuk baru-baru, saya cadangkan ambil yang suku. Suku ni pun sebenarnya besar juga tapi masih okey. Kalau chiffon, saya syorkan ambil yang ini. Ataupun ada lagi satu, dia besar sikit, 3/8 ataupun 2/8. 3/8 tak silap saya. Okey, so lebih baik korang beli je 2-3 saiz untuk korang sendiri tahu lepas ni nak guna yang mana. Okey, untuk tutorial saya akan tunjukkan saiz 1/4. Sebelum nak jahit, kena pastikan kita gunting kain tu lurus. Kita tak nak bergigi-gigi ataupun ada yang besar, ada yang kecil. Okey, kalau macam ada bulu-bulu macam ni, boleh buang bagi rata dulu, okey? Okey, ni tips penting saya nak bagi untuk senang bila kita nak, kan nanti kita akan jahit sini. Lepas tu last kali kita akan jahit kat sini kan, dia akan bertemu dekat sini kan. Okey, so saya nak share satu tips yang senang untuk last kali untuk kita dapatkan bucu yang elok. Kita kena potong serong sikit-sikit je kat sini. Okey, nampak tak tu? Sikit je serong daripada dalam ni keluar lah. Serong sikit je, gunting hujung sini. Dalam 2 inci ke macam tu. Nampak tak? Okey, serong sikit macam ni, okey. Okey, lepas tu lipat macam ni, lipat kecil macam ni. Lipat lagi sekali. Kita 2 kali lipat lah. Macam tu, okey. Nampak tak? 2 kali lipat. Okey, letak melentang macam ni. Angkat tapak. Okey, korang letakkan betul-betul dekat bawah jarum macam tu. Nampak tak? Tu nampak tak? Dekat jarum, tindih dengan jarum tu. Tu nampak tak? Tindih betul-betul dekat jarum tu. Lepas tindih tu, pusinglah ke bawah macam ni. Tak payah selit dekat dalam ni tau. Kat bawah dia ni je. Tapi pastikan berlipat lah ni. Nampak tu, lipat macam tu. Kan elok lah kan. Kalau tak biasa besar dulu pun tak apa. Lepas tu bawa macam ni. Okey, tindih macam tu. Okey, tindih. Okey, lepas tu boleh jahit sikit. Okey, sikit je jahit. Okey, biarkan jarum kat bawah, jarum ke dalam kain. Okey, lepas tu angkat tapak. Lepas tu angkat kain ni, masukkan dekat tengah-tengah ni. Yang tepi kain ni tarik je, nanti dia akan terus jadi masuk dekat besi yang sini. Okey, yang ni saya tunjukkan yang guna tapak yang ada piring dulu. Lepas ni saya akan tunjukkan tapak yang biasa ni. Okey. So angkat, biarkan macam ni. Lepas tu boleh jahit. Okey, nampak tak tu? Apa yang kita dah jahit tadi tu. Okey, so masa jahit tu, okey kan, kita tarik macam ni. Okey, jangan terlalu keluar sikit dia punya kain ni. Kena ke arah sini. Kita tolak ke arah sini. Tapi jangan banyak sangat. Nanti dia akan jadi double. Jadi tak lawa lah. Okey. Jadi kita tarik ke arah sini. Kain jangan, sebenarnya kita kena pegang macam bagi tegang sikit sebelah sini. So 2 tangan. Sebab ni saya sebelah saya pegang telefon, sebelah saya jadi macam susah sikit nak pegang kan. So sepatutnya sebelah tangan kanan pegang ini ke arah macam ni. Kita bengkokkan sini. Sebelah tangan lagi pastikan bawah ni dia tak tertolak sangat, dia tak kurang sangat. So sebelah tangan ni kita kena pandai handle kain lah. Kita pastikan dia macam tegang sikit macam tu. Dan sini kita
tarik macam ni. Bukan tarik kuat tau, maksudnya kita just tegangkan tapi tolak ke arah sini. Boleh faham kita jangan biarkan loose macam tu. Sebelah tangan pegang, bagi tegang sikit. Sebelah tangan kita just luruskan tapi menghadap ke arah ke sini lah. Kita bukan biarkan sini ke sini. Jangan biarkan lurus macam tu. Kita arah sini sikit. Okey. Okey, contoh nampak tu. Tapi saya tak boleh laju sebab dia kena pegang dua sebenarnya. Okey. Tapi saya nak tunjuk yang pegang kain ke sengit sini lah. Okey, gitu. Kena pandai handle kain. Okey. Tu sebab sebelah tangan tu dia kena dua tangan nak bagi tegangkan sebab ni kain chiffon, dia nipis. Kita kena pandai inilah. Okey. Okey, yang ini bila dah jahit sampai hujung, dah habis sampai hujung ni, macam mana kita nak mulakan jahit yang sebelah sini pula. Okey, so saya tunjuk Okey, first paling penting kena pastikan tepi ni lurus macam tadi mula-mula tu. Kita jangan ada macam ni kan, bulu-bulu ke benda-benda macam ni, kita kena kemaskan dulu. Okey, so yang macam ni kita boleh gunting nantilah, snip nanti masa kita iron, kita sambil snip. Okey, so ini kita pastikan lurus dulu sebelah bahagian sini ni. Kita tak nak ada yang tak sama, kita tak nak ada bulu-bulu. Okey. Okey, langkah yang sama, lipat dulu macam ni, lepas tu kita lipat lagi sekali. Okey, lipat macam ni lipat dua kali macam ni. Okey, ni pun penting ni, macam mana nak mulakan ni. Okey, dia macam ni Okey, langkah yang sama macam mula-mula kita buat tadi, kita selitkan dekat bawah tapak kan. Lepas tu jarum tu kita tindir dekat atas kain kan. Okey, jangan tindir dekat hujung sekali. Kita jahit, kita letak jarum tu kat tengah-tengah sikit. Lebih kurang tepat saya cucuk jarum ni. Dekat ke depan sikit lah. Maksudnya bukannya awal-awal mula-mula macam tu. Sebab nanti gigi tapak ni, gigi tapak dekat mesin ni, dia tak boleh nak gerakkan. Sebab sini tebal kan. Okey, so kena buat jauh sikit lah. Okey, boleh nampak tak tu? Jarum tu dia jauh sikit daripada mula-mula kan. Dia bukan dekat betul-betul hujung. Dekat tengah sikit. Lebih kurang dalam dua tapak mata jahitan ke. Macam tu lah lebih kurang. Tapi korang kena jauhkan sikit. Okey? Okey, lepas tu langkah dia sama macam tadi. Kita tindir dekat bawah tapak ni. Okey, lepas tu dah berlipat kan. Okey, so ni yang penting. Benang untuk mula-mula ni pastikan lebih macam ni. Okey, masa nak mula jahit, kita tarik, sambil tarik ni macam kita tolong gigi tapak yang ini untuk dia berjalan. Sebab dia tebal kan. Lepas tu tapak baby seam ni dia bukan macam tapak biasa. Jadi kita kena masa jahit tu kita macam tolong tarik lah. Saya jahit sikit Okey, macam ni kita jahit, tapi kita tarik. Macam tu. Kita jahit sikit tu. Kalau tak, dia tak akan bergerak kan. Jadi sebab saya sebelah tangan, tak ada apa-apa yang pegang. Jadi macam tak berapa berjalan sangat. Kalau ikutkan, kena masa jahit tu, pegang kain sebelah tangan macam ni. Okey, sebelah lagi, kita tarik sikit. Masa jahit tu, kita tarik supaya dia bergerak. Okey. So ni tak bergerak. Sekejap saya buat yang betul-betul. Okey, tu saya dah jahit sikit. Nampak tak macam tu? Sekejap okey. Kan tadi kita dah jahit jauh sikit daripada ni kan, macam saya tunjuk okey, ni tadi kita jahit kat sini kan. Jarum tadi mula-mula kat sini. Okey, kita jalan sikit sambil tarik benang ni. Okey, lepas tu kita tekan reverse ke belakang sikit. Lepas tu jalan balik ke ni, macam kita matikan jahitan lah. Tapi mula-mula kita kena starting sini. Kita jalan dalam 2-3 mata jahitan. Lepas tu kita reverse ke belakang. Tapi benang ni memang membantu. Kita kena tarik, tolak dia masa kita jahit kat sini. Lepas tu dah jalan jauh sikit macam tu kan. Dah agak jauh macam tu. Barulah kita tarik kain yang ni, kita masukkan dekat celah-celah ni. Macam biasalah balik. Okey. So masukkan balik macam ni dan jahit macam biasa. Okey, masa nak jahit tangan ni, yang tangan sebelah ni kita kena tegangkan. Pegang tau macam ni. Kita jangan biar pegang biasa macam tu. Okey, jap. Okey, kita tegangkan kain ni. Tegangkan dia bagi. Sebab kain chiffon ni dia lembut. Kalau korang buat kain macam komo krip ke kain lain tu, tak berapa kita macam pegang lah juga. Tapi tidaklah beria sangat. Tapi kalau chiffon ni sebab dia mudah sangat slip daripada tapak ni. Lagi-lagi tapak yang ada piring ni, dia licin. Jadi mudah sangat dia terkeluar daripada tapak ni. So kita kena pegang macam tu.
Okey, so kena pastikan tegang lah. Okey, andai katalah tiba-tiba jahit benang korang habis kat bawah kan. Jadi kita kan jadi macam ni. So macam mana nak buat? Okey, so senang je. Okey, so kita lipat macam ni kan, kita kan macam tu. So kita lipat elok-elok balik macam tu. Okey. Lepas tu yang ini kita letak kat bawah tapak ni. Dan jarum tu, okey, masa angkat tapak tu, jarum tu kita tindih dekat jauh sikit daripada sini. Sebab kita macam nak matikan jahitan kan. Jangan dekat sini, nanti benang ni akan tertetas. So kita letak jarum kita jauh sikit sini. Tapi tindih dulu, jangan masuk kat dalam ni dulu. Tindih dulu macam masa kita mula-mula nak jahit. Kita kena jahit sikit dulu daripada jauh sini sikit. Jauh sikit lah kan sini. Lepas tu kita tindih dulu, jangan selit dulu, tindih dulu, kita jahit sampai sini. Baru kita selitkan dekat kain ni masuk dekat tengah-tengah ni. Macam masa kita mula-mula jahit. Okey, ni kita dah nak sampai hujung ni. Okey. So, ni anggaran dalam 6 ke 7, 8 inci daripada dah nak sampai penghujung ni macam ni. Okey, mula-mula kena gunting dulu lah bagi clear dulu sini. Kita tak nak ada rambu-rambu macam ni. Okey, ni bahagian yang serong tadi tau. Ingat tak yang kita potong serong sikit tadi? Kan? Sikit je tau. Jangan banyak sangat pula. Okey, dah nak sampai macam ni. Okey, ni penting ni. Okey, penting-penting. Okey. So, bila dah sampai sini, kain yang kita pegang sini ni, kita macam tarik sikit ke sini. Nampak tak dia? Bila kita tarik tu, nampak tak kain yang sebelah sini? Dia macam menggulung ke arah ke dalam kan? Tarik. Kita bukan setakat tegang ke tarik ke luar sana tau. Kita, yang ini, jangan tarik kuat-kuat lah. Macam kita mengarah ke situ. Nampak tak? Okey, daripada tu, masa kita jahit tu, kita macam tangan kita ke arah sini sikit. Tapi jangan tarik kuat sangat tau. Nanti dia akan jadi kiat. Maksudnya kita mengarahkan kain tu ke bawah. Kita sambil tarik ni. Tapi ini jangan tarik. Ini cuma kita, tangan yang satu sebelah sini, kita cuma menghala ke arah dalam. Macam tu kan. Tapi kita jangan tarik macam tu pula. Okey? Menghala ke dalam. Yang tangan sebelah sini yang kita bagi tegang tadi tu, tangan kita ni, kita tarik macam tu. Boleh nampak kan? Nampak tak? Dia macam tu. So, daripada jauh tadi dalam 6, 7, 8, 10 inci macam tu, daripada hujung ni, dah nak sampai hujung ni kan. Macam tu, nampak tak jarak dia lebih kurang tu? Okey. Agak-agak macam tu, kita dah mula step yang ni. Macam yang kita tarik ke sini. Jangan daripada mula-mula tau. Jangan daripada awal-awal tadi. Ini yang dah nak sampai hujung. Okey, ni dah nak sampai hujung. Kita masih buat step yang tadi tu macam kita tarik tu tau. Sekejap saya cuba sebab sebelah tangan ni macam susah sikit. Okey. Kita tarik macam tu lah. Okey. Nampak tak dia macam ke arah ni kan? Sekejap. Tak apa. Okey. Saya cuba jahit tapi ni kalau ni saya kena tetas balik dah ni. Sebab sebenarnya kena buat dua tangan. Kalau satu tangan dia macam mustahil sikit lah. Sebab dia boleh terslip daripada ni. Tapi tarik je. Okey. Susah lah sekejap saya buat. Okey, so ni dah nak sampai macam ni. Nampak tak? Dia sendiri menggulung ke arah dalam macam ni. Okey, dia yang nak bagi sama hujung dia ni supaya kalau kita tak buat step ni, dia akan terkeluar tau. Dia akan terlebih macam tu. Bila gulung dia terkeluar macam tu, dia tak cantik. Okey, ni kita nak dapatkan sama. Sebab tu kita kena tarik sikit. Bila dah last tu, kita biasa je dia akan dapat sama. Okey, dia akan menggulung, dia akan dapat sama je sebenarnya. Okay, saya cuba sebab ni sebelah tangan tadi dia jadi macam tu. Jangan nampak tak? Okey. Macam tu nampak tak? Allah macam tu. So dia dapatlah sama. Okey. Tapi sebenarnya tadi kena pegang lah. Saya pun tak berapa pegang sangat tadi. Dapat sama. Sekejap saya geram, saya tetas balik, nanti saya buat pegang dua tangan tengok dia punya hasil dia. Okey, ni yang saya dah tetas balik tadi. Lepas tu saya buat dua tangan lah. Saya pegang lah maksudnya. Okey. So dia dah dapat. Nampak tak? Dia dapat sama je dia punya bucu dia ni. Kalau tengok daripada luar, nampak tu elok je bucu dia. Dia tidak terlebih lah. Nampak tu elok je kan. So nanti bila dah iron, nanti elok lah semua yang kita jahit ni kan. Kena iron tau. Jangan tak iron pula. Okey. Jadi itulah bucu. Macam mana nak dapat bucu yang sama. Yang ini bucu yang mula-mula kita jahit. Ini dia punya penamat dia tadi. Okey. So nanti kita kena kemaskan lah. Benang-benang apa semua kita kena kemaskan. Tindih iron semua elok. Jadi selamat mencuba. Jangan lupa tag saya kalau jadi. Okey.